Aktiviti KPM. Hello, hai, Assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton Sukses SPM 2021 hari ini bersama dengan Kak Eli Arifin di sini. Yap, akan temankan adik-adik selama 1 jam ini di mana kita akan sama-sama belajar dan mengetahui bagaimana nak menguasai, nak menjawab kertas peperiksaan SPM 2021. Mata pelajaran hari ini sangat menarik sebab dia berkaitan dengan hiasan-hiasan. Nak tahu apakah mata pelajaran tersebut? Mari kita saksikan dulu profil guru. Jangan berhenti jadi manusia yang baik. Tagline cikgu ya? Betul saya. Cikgu Izzuan di sini di mana cikgu akan sama-sama kongsi ilmu dan kongsi tips bagaimana nak menguasai dan menjawab kertas peperiksaan SPM untuk mata pelajaran hiasan dalaman. Topik yang kita tekankan hari ini adalah aksesori hiasan. Baik, cikgu. Kita difahamkan sebelum kita memulakan pembelajaran kita nak tahu jugalah objektif kebiasaannya murid-murid mengambil mata pelajaran ini. Kenapa? Apa dia, cikgu? Okey, salah satu objektif kenapa murid-murid suka mata pelajaran ni ialah sebab satu, mata pelajaran ni dia menarik. Betul. Okey, dia menarik. Sebab daripada segi dia punya outcome, lukisan, daripada segi hiasan, dia menarik minat pelajar. Dan mata pelajaran ini dia memberi peluang kerja yang lebih luas sebenarnya. So, kita daripada sekolah yang kita belajar, apa-apa yang kita belajar ni sebenarnya sepatutnya kita belajar di tingkat yang lebih tinggi. Betul. Yalah, macam saya ada sempat berborak dengan Cikgu Izzuan sebentar tadi. Cikgu ada kongsikan tentang silibus yang diterapkan dalam pembelajaran murid-murid ini sebenarnya telah diajar di peringkat IPTA, IPTS. Begitu cikgu betul, ya? Betul. Jadi kebanyakan murid-murid dalam kelas cikgu ni majoriti ni lelaki ke wanita? Lelaki ke perempuan? Kalau kelas saya ni dia majoriti lelaki. Lelaki? Lelaki. Wow. Cikgu sangkakan tak perkara itu ataupun cikgu macam biasanya? Biasanya benda ni kita boleh tengoklah kan. Sebab kadang-kadang sebelum ni dia lebih kepada construction. Jadi pelajar lelaki ni lebih minat kepada construction. Pembinaan lah. Binaan. Baik. Jadi pembinaan tu akan seimbangkan juga dengan hiasan sekarang betul, ini. Betul. Sekarang diseimbangkan dengan lukisan-lukisan, dengan design-design, dengan konsep-konsep. Baik, kalau PDPR macam mana pula pembelajarannya, cikgu? Okey, kalau PDPR ni kita masih menggunakan modul yang sama. Okey, cuma kita kerja-kerja tangan tu kita kurangkan lah. Itulah. Jadi lebih kepada itu yang menjadi macam kita kena menarik minat lagi lah pelajar-pelajar ni kan. Kita bagi latihan lukis, mewarna, macam tu. Baik, pelbagai cara perlu kita terapkan bagi membiasakan diri dengan norma baru. Jadi mari kita ke meja ni untuk kita teruskan SOP kita, cikgu. Silakan cikgu kat situ. Baik. Jadi untuk adik-adik di rumah dan juga yang sedang menonton sekarang ini sentiasa jaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan macam Cikgu Izzuan buat tadi tu dan sentiasa cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Baik, Cikgu Izzuan dah merasmikan sanitizer tadi. Jadi giliran Kak Eli pula akan memakai sanitizer bagi menjaga SOP kita. Dan pastikan adik-adik jaga sama-sama kita bantu untuk kurangkan kes setiap hari. Okey, cikgu dah bersedia ke? Betul. Baik, kita akan berkenalan dengan murid-murid dalam talian. Baik, yang sama-sama akan belajar dengan kita pada hari ini. Mari kita berkenalan dengan mereka. Alah, itu dia. Ini semua daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Lurah Bilut Bentuk Pahang, cikgu? Ya, betul. Baik, okey. Kita berkenalan dengan adik Diyaudin dahulu. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Daudi Zafri Daud. Cita-cita saya menjadi arkitek. Itu sahaja?
Okey, terima kasih arkitek. Wah, bagus betul ya. Adik dia Udin. Okey, seterusnya kita ada adik Nur Iman Zulaika. Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Iman Zulaika binti Azmi. Cita-cita saya untuk menjadi graphic designer. Graphic designer, bagus Iman, terima kasih. Dan seterusnya kita ada adik Nurul Emilia. Assalamualaikum, nama saya Nurul Emilia Natasha binti Muhammad Syahdi. Cita-cita saya ingin menjadi designer. Designer, wow. Baik, terima kasih adik Emilia. Dan seterusnya kita ada adik Nur Zainati. Assalamualaikum, nama saya Nur Zainati Umairah binti Sarudin. Cita-cita saya menjadi fotografer. Oh, itu nama ringkasan dia cikgu ya? Dekat sini Nur Zainati. Zainati Nur Umairah. Zainatun? Nur Zainati Umairah. Zainati Umairah. Oh, okey. Seterusnya adik Syakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syakir Iskandar bin Abdin. Cita-cita saya ingin menjadi engineer. Wow, hebatlah. Saya sangat bangga bila murid ni mereka bercita-cita besar. Betul, kan, jadi arkitek, jurutera, pereka hiasan dalaman dan sebagainya, cikgu kan? Ya, betul. Baik, okey. Kejap lagi kita akan bersama dengan bakal-bakal pelapis negara ni untuk sama-sama belajar untuk menguasai dan juga bagaimana nak menjawab kertas peperiksaan SPM. Tapi kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Sukses SPM 2021 bersama dengan Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Izzuan, di mana hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana nak menguasai dan menjawab kertas peperiksaan SPM 2021. Mata pelajarannya adalah hiasan dalaman, untuk topiknya aksesori hiasan. Ini adalah topik yang sangat menarik yang Kak Eli sendiri pun tak sabar nak belajar juga ni, walaupun Kak Eli dah lama tinggalkan ambil SPM tu kan. Tapi bagaimanapun dengan murid-murid dalam talian kita daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Felda Lurah Bilut Bentong Pahang ini, kita nak tanyalah pendapat mereka berkenaan dengan mata pelajaran ini. Jadi Kak Eli nak pilihlah murid-murid dalam talian yang bertuah ni, siapa yang boleh kongsikan pendapat mereka tentang topik pada hari ni. Okey, Kak Eli rasa Kak Eli nak pilih yang nak jadi arkitek tadi tu, adik Diaudin. Adik Diaudin, silakan. Pada pendapat saya lah, subjek ni senang dipahami dan seronok. Itu je? Itu je? Okey, terima kasih adik Diaudin. Seronok katanya, betul. Kalau Kak Eli sendiri pun tengok seronok. Baik, seterusnya Kak Eli nak dengar pendapat daripada adik Nur Iman lah. Silakan adik. Okey, bagi pendapat saya, daripada pandangan saya, hiasan dalaman ni seronok, banyak cabaran, tapi saya enjoy. Terima kasih adik Iman. Seronok, banyak cabaran dan enjoy. Itu katanya adik Iman. Okey, seterusnya Kak Eli nak pilih yang terakhir. Boleh cikgu ya? Boleh. Boleh. Okey, saya pilih adik Emilia. Bagi pendapat saya, mata pelajaran ni senang untuk skor dan dia menarik. Mudahlah untuk belajar memahami apa semua yang diajar. Terima kasih adik Emilia. Kak Eli pun setuju dengan pendapat adik Emilia tu juga. Memang senang untuk murid-murid faham juga kan? Sebab betul, dia dekat dengan kita, kita berada dalam rumah, kita belajar juga sama-sama. Baik, seterusnya cikgu, mungkin cikgu nak kongsikan tentang mata pelajaran pada hari ini. Okey, untuk hari ini kita akan lebih memfokuskan kepada aksesori hiasan, teknik-teknik menjawab soalan peperiksaan SPM untuk kertas bahagian A dan bahagian 1 dan juga bahagian 2. Okey, A dan B lah. Okey, kita akan lebih fokuskan kepada bagaimana kita nak mengenal pasti jawapan. Bagaimana kita nak mendapat markah yang paling maksimal untuk setiap jawapan. Itu untuk fokus kita pada hari ini lah. Baik.
Saya rasa murid-murid dan talian dah bersedia. Saya sendiri pun dah bersedia, cikgu, untuk sama-sama kita belajar. Silakan, cikgu. Tekan bawah. Cikgu boleh tekan bawah. Boleh, cikgu? Boleh? Mari saya bantu. Okey. Masih tak. Boleh? Okey. Saya cuba ya. Okey. Tak apa. Kalau kita mulakan pembelajaran kita secara manual macam zaman-zaman dahulu punya, kita borak-borak dengan murid-murid talian, boleh, cikgu? Boleh. Okey, silakan, cikgu. Sambil tu saya cuba lagi ya. Okey, untuk subjek hiasan dalaman, aksesori hiasan, kita perlu tahu beberapa perkara yang penting sebagai persediaan kita untuk menghadapi peperiksaan. Okey. Antara perkara penting yang kita perlu tahu ialah silakan, cikgu. Jenis-jenis aksesori yang ada sekitar kita. Okey, nanti kalau tu saya akan tunjukkan senarai-senarai aksesori yang perlu ada, yang perlu kita tahu, yang perlu kita fahami. Okey. Yang ini perlu kemahiran yang perlu kita kuasai untuk kita menghadapi peperiksaan. Baik. Jenis-jenis aksesori hiasan. Baik, okey. Sementara cikgu nak sambung pembelajaran kita pada hari ini, cikgu, kita nak berehat seketika, boleh tak, cikgu? Boleh. Okey, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dengan orang kata perkongsian yang lebih mendalam oleh Cikgu Izzah. Jadi teruskan menonton Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Sukses SPM 2021 bersama dengan Kak Elia Arifin di sini, dan juga kita ada cikgu yang kacak hari ini, Cikgu Izzuan, untuk sama-sama kita belajar bagaimana nak menjawab kertas peperiksaan SPM 2021 untuk mata pelajarannya hiasan dalaman. Topik yang ditekankan adalah aksesori hiasan. Cikgu dah bersedia? Okey, saya dah bersedia. Mari, saya pun dah bersedia, murid dan talian pun dah bersedia. Mari kita mulakan, cikgu. Silakan. Okey. Untuk aksesori hiasan ni, ada beberapa perkara yang perlu kita ingat dan kita faham sebelum kita menduduki peperiksaan. Okey. Antara yang paling penting yang kita perlu ingat ialah jenis-jenis aksesori. Okey, kita ada aksesori gubahan bunga. Okey, dalam aksesori gubahan bunga ni terdapat lagi pelbagai-bagai bentuk jenis gubahan. Okey, boleh tak tolong terangkan pada saya jenis gubahan bunga yang telah kamu pelajari? Iman, boleh tolong tak? Jangan lupa on mic Iman ya. Jenis gubahan bunga yang telah kamu pelajari di sekolah. Contohnya. Contoh jenis gubahan bunga. Okey, yang saya tahu bentuk segitiga, bentuk kubah, bentuk L, bentuk menegak, bentuk mendatar. Okey, betul. Terima kasih Iman. Wah, hebat. Okey. Seterusnya kita ada lampu dan kipas hiasan. Okey, dalam lampu dan kipas hiasan ini juga terdapat beberapa jenis lampu dan juga jenis kipas. Okey, boleh tak salah seorang daripada anak-anak murid yang tersayang saya ni untuk terangkan apa yang kamu tahu tentang lampu dan kipas hiasan ni? Syakir? Silakan, cikgu. Syakir boleh... Syakir, boleh tolong terangkan saya tak, Syakir? Ya. Boleh on mic dulu ya, Syakir? Lampu dan kipas hiasan? Lampu dan kipas hiasan ni, apa yang ada jenis-jenis yang kamu tahu? Contoh, mungkin cikgu boleh bagi satu jawapan. Contoh lampu dan kipas hiasan. Okey. Sekarang kita ambil bagaimana kita nak menjawab soalan periksa dengan paling mudah. Okey. Bila kita berada dalam dewan periksa, apa yang lampu yang kita nampak? Lampu apa yang kita nampak? Lampu kali mantang, betul? Lampu kat dinding tu, lampu kali mantang kan? Itu juga adalah salah satu lampu dan juga kipas hiasan. Sebab tu saya cakap benda ni benda kita menyeluruh dalam tu, seronok, okey? Seterusnya hiasan dinding. Okey, hiasan dinding.
Ada yang boleh bagi saya contoh hiasan dinding ni? Hiasan dinding macam mana yang kamu dah belajar? Umairah? Hiasan dinding, Umairah? Ya. Contoh-contoh hiasan dinding. Contoh hiasan dinding. Saya nak bantu boleh tak cikgu? Boleh. Saya nak bagi contoh. Boleh. Umairah. Contohnya wainscoting. Wainscoting itu hiasan dinding. Hiasan dinding juga. Hiasan dinding. Dia tergolong dalam kumpulan panel dinding. Panel dinding. Oh. Kalau macam wallpaper? Wallpaper bukan. Wallpaper dia kategori kemasan. Kalau lukisan yang digantung? Itu kita panggil bingkai gambar. Okey, baik. Jadi Umairah mungkin ada jawapan Umairah sendiri? Umairah? Pinik dinding. Apa dia sayang? Pinik dinding. Pinik dinding. Panel dinding. Panel dinding. Panel dinding. Panel dinding. Dikira cikgu? Betul, panel dinding. Hebat. Okey. Okey, kita seterusnya perlu kita tahu dan kita ingat iaitu hiasan pintu dan tingkap. Yang ni senang je lah. Hiasan pintu dan hiasan tingkap ni kita lansir dan juga bidai. Lansir tu ada beberapa jenis. Okey, dan seterusnya aksesori pelengkap. Okey, untuk aksesori pelengkap ni dia tak banyak. Cuma kita kena tahu sebab dia melengkapi perabot. Dia bukannya kata kita kena pasang, tidak, dia hanya melengkapi perabot. Sebagai contohnya kita ambil sofa kecil, cushion kecil, sofa cushion yang kita letak dekat atas sofa. Okey, yang tu adalah aksesori pelengkap. Alas meja itu juga adalah aksesori pelengkap. Okey. Seterusnya kita pergi ke bagaimana hendak menjawab soalan. Okey. Soalan bahagian A, dia berbentuk objektif pelbagai bentuk. Okey, objektif pelbagai bentuk. Terdiri daripada arah sederhana dan rendah. Okey, soalan ni senang je. Okey. Yang pertama, kita tengok contoh pertama. Jadual 1 menunjukkan jenis aksesori hiasan yang digunakan dalam bidang hiasan dalaman. Okey, diberi pilihan jawapan. Okey, 10 pilihan jawapan. Pilih dan tuliskan jenis aksesori hiasan dalaman yang betul pada jadual di bawah. Okey, 5 markah. Bermakna saya nak tekankan satu slogan untuk peperiksaan SPM ni. Satu betul, satu markah. Kita kena fikir satu betul, satu markah. Sebab untuk yang ni, untuk bahagian B nanti, dia sangat penting. Satu betul, satu markah. Okey. Yang ni tak ada masalah sebab ini arah rendah. Kita hanya perlu pilih 5 daripada 10 kenyataan yang diberi. Okey. Jadi, boleh tak bagi saya seorang yang antara murid kesayangan saya ni, yang comel-comel ni kan? Ya, untuk jawapan dia ni. Cikgu pilih siapa cikgu nak? Umairah boleh, Umairah? Umairah. 5 cikgu. 5. Yang kamu rasa 5 yang kamu rasa betul. Lampu gantung, lampu dinding, cermin hiasan, bingkai gambar, pinik dinding. Cukup. Okey, 4 kamu lampu gantung, lampu dinding, bingkai gambar dan juga cermin hiasan. Okey. Sekiranya kita lupa. Okey, ini bagaimana kita nak mencari jawapan. Sekiranya kita terlupa satu jawapan yang terakhir. Okey, satu jawapan yang terakhir. Jadi kita kena tengok dia punya pilihan jawapan yang diberi. Okey. Umairah dah bagi lampu gantung, lampu dinding, dah bagi juga bingkai gambar dan juga cermin hiasan. Okey, ada tak perbezaan jawapan yang lain ini dengan jawapan yang diberi oleh Umairah tadi? Okey. Kalau kita tengok jubin vinyl, pendingin hawa, lantai panel kayu dan juga kapet itu adalah tergolong dalam kumpulan yang lain. Dia tidak sama. Dia tergolong dalam kumpulan kemasan. Okey, jadi yang tinggal kita potong terus. Boleh, cikgu boleh cuba? Boleh. Okey, potong terus Kita jubin vinyl. Allahu Akbar. Kena tekan balik. Okey. Merah. Okey. Kita potong jubin vinyl sebab jubin vinyl ini adalah kemasan. Pendingin hawa
memang tak termasuk lah. Itu elektronik cikgu ya? Dia mechanical. Mekanikal. Lantai panel kayu pun dalam kemasan. Jadi kapet masih juga kemasan. Okey, jadi perbezaan di situ kita boleh nampak. Keseluruhannya kita boleh nampak 5 yang betul. Okey, jadi sekarang ni ada 2, 4, 6. Okey, tadi dah keluar soalan tadi betul kan? Wallpaper. Terus kita potong. Jadi kita terus dapat jawapan dia ialah panel dinding. Walaupun kita tak tahu jawapan yang sebenar tu adalah panel dinding. Jadi kita sort dia mana yang mana kita tahu kita buat bagi betul, yang mana kita tak tahu kita cari kesalahan daripada pilihan jawapan. Okey, jadi ini jawapan yang diberi oleh Umairah. Lampu gantung, lampu dinding, cermin hiasan, bingkai gambar dan juga panel Hebat Umairah. dinding. Okey, Umairah. 5 markah dah kat situ. Okey, 5 markah. Full mark. Okey. Dan ingat slogan kita 1 markah, 1 betul, 1 markah. Okey. Seterusnya. Okey, kita pergi kepada soalan aras sederhana. Okey, Rajah 2 menunjukkan gubahan bunga yang telah siap digubah. Okey, gubahan bunga yang telah siap digubah. Okey, jadual 2 menunjukkan penyataan langkah kerja mengubah bunga yang tidak mengikut surutan. Susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul pada ruang jawapan. Okey. Ini adalah soalan berbentuk urutan. Diberi pilihan jawapan langkah kerja tapi tidak disusun mengikut urutan yang betul. Okey, jadi Syakir, tolong saya Syakir. Gambar ni, gambar bunga ni. Okey. Gambar bunga tu. Ya, saya. Okey. Bentuk apa bunga tu Syakir? Bentuk gubahan apa? Gubahan bunga berbentuk bulat. Okey, gubahan bunga berbentuk bulat. Bermakna di bawah ini penyataan langkah kerja ini adalah langkah-langkah kerja bagaimana kita daripada mula hingga ke akhir untuk menyiapkan satu bentuk gubahan bunga yang berbentuk bulat. Okey, jadi kita baca dulu penyataan langkah kerja. Yang ni kita kena satu persatu, kita kena baca satu persatu. Okey, yang pertama, cucukkan batang bunga di tengah bekas. Cucuk daun hijau yang besar pada bahagian tengah pasu. Cucukkan beberapa batang bunga yang berlainan warna dan panjangnya sama. Masukkan span bunga ke dalam bekas pasu. Cucukkan bunga yang besar bagi memenuhi ruang kosong sehingga keseluruhan kelihatan bulat. Okey. Daripada 5 kenyataan ini, semua ni kenyataan yang betul. Kita kena pilih dan kita kena susun mengikut urutan yang betul. Di sinilah saya sebut tadi, memula tadi, apa yang perlu untuk menjawab soalan peperiksaan ini ialah kita ingat dan juga kita faham. Okey, tentang proses langkah kerja ini kita perlu ingat dan kita juga perlu faham. Kenapa perlu faham? Sebab langkah kerja ini bermula daripada kosong sehingga ia menjadi sebuah bentuk gubahan. Okey? Jadi yang pertama, boleh bagi saya jawapan yang pertama tak? Cikgu minta siapa? Syakir? Iman. Okey, Iman. Boleh jawab Iman. Silakan Iman. Yang pertama. Okey, bagi langkah pertama, masukkan span bunga ke dalam bekas pasu. Okey, kita tulis dulu. 1. Okey, jangan terus tulis dalam ruang jawapan kamu. Jangan terus tulis. Kita tulis dulu 1. Okey, yang kedua, langkah yang kedua. Umairah. Umairah? Okey, Umairah. Cocokkan batang bunga di tengah bekas. Okey, cocokkan batang bunga di tengah bekas. Tulis dulu. 2. Okey, yang seterusnya. Yang ketiga. Langkah 3, cucukkan beberapa batang bunga yang berlainan warna dan panjangnya yang sama. Okey. Yang ni 3. Okey, yang keempat. Cucukkan daun hijau yang besar di bahagian tengah pasu. Okey, 4. Yang ni cucukkan daun hijau. Okey, yang kelima. Macam ni lah, tak ada jawapan lain lah kan. Itu jadi automatik yang ni akan jadi
5. Okey. Jadi kita tengok dulu. Jangan terus tulis. Kita tengok dulu, kita baca balik semula daripada nombor 1 hingga nombor 5 yang kita susun itu, adakah langkah-langkah itu berjaya menghasilkan satu bentuk gubahan. Okey, tengok yang pertama. Masukkan span bunga ke dalam bekas pasu. Okey, ini paling basic. Kenapa saya kata paling basic? Bagaimana kita nak cucuk bunga kalau tak ada span? Betul kan? Bagaimana kita nak cucuk bunga kalau tak ada span? Betul. Jadi yang ni tentu dah nombor 1. Okey, kita pergi yang kedua. Cucukkan batang bunga di tengah bekas. Okey, ini adalah urutan proses yang paling penting, paling utama sebagai bentuk bunga yang paling tengah-tengah yang ni. Okey, yang tengah-tengah ni. Okey. Tunjang dia. Okey. Seterusnya kita cucukkan beberapa batang bunga yang berlainan warna dan panjangnya yang sama. Okey, jadi kita cucuk bunga panjang yang sama. Lepas tu yang ketiga, cucukkan beberapa batang. Yang keempat. Yang keempat. Okey, cucukkan dia daun hijau. Okey, yang dia daun hijau ni, daun hijau ni kita cucuk. Dan sekali baru kita cucukkan bunga besar. Dan dia akan menghasilkan satu bentuk bunga yang bulat. Saya baru tahu, cikgu. Baru tahu. Baik. Okey. Bentuk bunga yang bulat. Okey, ini proses. Proses ni masih lagi kita pegang konsep yang sama, satu betul, satu markah. Okey, kita pergi kepada jawapan tadi, okey? Okey, langkah 1, masukkan span, cucukkan batang, okey. Okey, jadi kita dah tengok proses tadi, dah betul kita buat, maknanya kita tulis jawapan kita. Kita dah yakin dengan jawapan kita, baru kita tulis. Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang yang ni. Walaupun satu betul satu markah, walaupun nampak satu markah tu sikit, tapi bila nak dapatkan skor yang lebih tinggi, satu markah tu sangat penting. Malahan pula jawapan dia adalah jawapan yang senang, soalan-soalan yang senang. Mana kita perlu skor full mark 5 markah. Okey, seterusnya kita pergi soalan bahagian B. Okey, soalan ni soalan yang saling mencabar. Okey, sebab dia adalah soalan subjektif. Okey. Dan juga terdiri daripada aras sederhana dan aras tinggi. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey. Raja 3 menunjukkan ruang tamu sebuah rumah. Okey, Raja 3 menunjukkan ruang tamu sebuah rumah. Raja 3 menunjukkan sebuah ruang tamu yang ingin diubah suai supaya kelihatan lebih kemas dan luas. Cikgu, okey. Saya ada soalan. Okey, saya. Kalau kita tengok rajah, gambar rajah begini, boleh tak kalau kita nak ubah suai, sebab dia minta ubah suai kan? Ubah suai kan warna yang sedia ada sekarang ni adalah warna biru gelap. Kita nak tukar kepada warna terang sikit supaya dia nampak lebih luas. Okey. Kalau kita macam nak tukar warna, boleh, tak jadi masalah. Okey, boleh tak jadi masalah. Ini kita nak tukar warna, nak tukar apa sekalipun tak jadi masalah. Tapi adakah ia menjawab soalan? Yang sekarang kita bagaimana kita hendak menjawab soalan dan kita mendapat markah yang semaksimal yang mungkin. Okey, kita tengok soalan dia. Betul tadi, cadangan tadi betul. Sebab warna gelap. Kenapa warna gelap? Nak warna cerah. Okey, sebab kita nak kemas dan luas. Okey. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita kena perlu baca soalan dengan betul. Baca perlahan-lahan, baca betul-betul dan fahamkan kehendak soalan. Okey, Raja 3 menunjukkan sebuah ruang tamu yang ingin diubah suai supaya kelihatan lebih kemas dan luas. Okey, kata kunci di sini ialah kemas dan luas. Okey. Kita diberi gambar yang agak kurang kemas, yang agak nampak sempit dan disuruh kita supaya mengubah suai menjadi lebih kemas dan luas. Tetapi, okey, macam pengacara kita cakap tadi, dikata warna je, boleh. Okay. Soalan dia, okey, cadangkan 3 aksesori hiasan. Okey, cadangkan 3 aksesori hiasan yang dapat mewujudkan
kesan ruang yang lebih kemas dan lebih luas. Kita dah bincang pada mula tadi, cat bukan aksesori hiasan. Okey, jadi bila kita sebut jawapan dia cat, secara automatik kita dah salah. Kita hanya perlukan 3 aksesori hiasan. Okey. Boleh faham ni? Kamu semua ni yang anak-anak murid kesayangan saya ni? Faham. Okey, faham kan? Bagus. Okey. Jadikan, cadangkan 3 aksesori hiasan. Siapa yang nak cuba mungkin Siapa? boleh angkat tangan? Okey, Syakir. Okey, Syakir. Pena dinding. Okey, pena cermin dinding. hiasan, rak dinding. Okey, pena dinding, cermin hiasan dan juga rak dinding. Okey. Itu jawapan daripada Syakir. Ada jawapan lain tak? Terima kasih Syakir. Seterusnya, Daudi. Okey, ada jawapan lain. Okey. Kipas silin dekoratif, lampu gantung, alas meja atau selendang meja. Okey, kipas siling, dekoratif, lampu gantung dan juga alas meja. Ada jawapan lain? Terima kasih Daudin. Seterusnya, siapa yang boleh nak jawab kat tangan? Ada jawapan lain? Kita boleh cuba Iman. Iman nak jawab. Okey, Amelia silakan. Bunga hiasan. Okey, bunga hiasan boleh juga kita letak 3 aksesori. Masih lagi dalam aksesori hiasan. Okey, lagi? Ada lagi jawapan lain? Lagi 2 belum cuba. Umairah dengan Iman nak cuba? Okey, Umairah, Iman. Boleh cuba? Cermin hiasan. Okey, cermin hiasan. Iman? Bunga. Lepas tu bunga hiasan lah. Bunga hiasan. bunga Okey, hiasan. boleh. Okey. Terima kasih. Terima Okey, kasih. jawapannya cikgu? Jawapannya boleh bagi jawapan terus ke? Okey, jawapan dia 3 aksesori hiasan yang dapat mewujudkan kesan ruang yang lebih kemas dan lebih luas. Okey, sebab tu kita ni soalan subjektif. Okey. Kalau dia jawab soalan masih lagi betul, aksesori hiasan. Okey, contoh kita ambil lebih kemas. Kita ambil kata kunci lebih kemas. Okey, macam Syakir jawab, dia kata panel dinding. Okey, panel dinding ni menyebabkan dinding tu menjadi lebih kemas. Okey, dan lebih luas ni kita tahu satu je. Iaitu cermin hiasan. Okey, cermin hiasan ni mewujudkan suasana ruang supaya menjadi lebih luas. Okey. Jadi jawapan lain tu masih boleh diterima. Cuma yang di sini, saya nak ditekankan di sini iaitu, okey, soalan nombor 2. Berdasarkan cadangan anda di atas, lakarkan penggunaan aksesori hiasan yang telah anda cadangkan pada ruang jawapan. Yang ni saya nak tekankan. Okay, bila kita jumpa soalan begini, tak kira lah walaupun lakarkan, bila dia soalan ni dipanggil soalan yang ada hubung kait. Salah di atas, secara automatik bawah salah. Jadi hilang 1 skor, hilang 1 markah, bawah hilang 1. Dia berkaitan cikgu Dia berkaitan. Baik. Adakah selepas ini kita boleh saksikan lakaran? Lepas ni kita akan rehat. Lepas ni kita akan lihat bagaimana kita nak mendapat markah penuh 7 markah ni. Cikgu pun tak sabar nak rehat macam saya ke cikgu? Boleh cikgu, kita sama-sama rehat dulu ya cikgu. Okey. Dengan murid-murid dan talian juga, kita kembali selepas ini dengan lakaran yang akan dikongsikan oleh Cikgu Izzuan kejap lagi. Jadi teruskan menonton Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas sekarang kerana Cikgu Izzuan nak kongsikan lakaran yang dijanjikan tadi berkaitan dengan mata pelajaran kita hari ini iaitu hiasan dalam ataupun aksesori hiasan. Baik, cikgu dah bersedia? Okey, sudah. Silakan, teruskan cikgu. Okey, kita teruskan dengan lakaran penggunaan aksesori hiasan telah anda cadangkan. Okey, jadi begini. Lakaran ini akan bergantung kepada cadangan yang telah kamu berikan. Okey, yang saya nak tekankan di sini ialah bagaimana kita hendak mendapat 7 markah. Wow. Okey, 7 markah. 1 betul, 1 markah. Okey, kita tengok. Okey, tadi ni jawapan yang Syakir dah bagi. Panel dinding, cermin hiasan dan juga rak dinding. Bagaimana kita nak melakarkan supaya kita dapat markah yang penuh 7 markah. Okey, ini jawapan lain yang tadi.
Okey, jadi kita ambil contoh jawapan daripada Syakir. Okey, ni contoh-contoh yang panel dinding yang kamu boleh lakarkan. Susah kan? Nampak susah? Kita nampak benda ni susah. Cikgu, saya tak pandai lukis. Balik-balik tu je lah kan. Cikgu, saya tak pandai lukis. Cikgu, saya susah lah cikgu nak lukis macam ni. Okey, nanti saya tunjukkan bagaimana kita nak lukis paling senang, paling mudah, paling simple. Bagaimana kita nak mendapat markah. Sebab ini bukan untuk menjawab siapa paling cantik, tak. Siapa lukisan paling cantik, tidak. Okey. Okey, ini contoh cermin hiasan. Okey, contoh rak dinding. Okey, kita pergi kepada lakaran. Wow. Okey, bagaimana kita melakar untuk mendapat jawapan sebanyak 7 skor. Okey. Berapa jawapan tadi, Syakir? 3 jawapan. Ya, Syakir? Okey, yang pertama, jawapan apa, Syakir? Panel dinding. Okey, panel dinding. Kita perlu melukis panel dinding. Di mana perlu kita lukis panel dinding? Mana-mana pun boleh, tak jadi masalah. Panel dinding ni kita boleh lukis di mana-mana selagi dia tidak ada pintu, selagi dia tidak ada tingkap. Okey. Panel dinding yang paling simple yang kita boleh lukis double line tu double line tu untuk dia punya wainscoting tu lah ya? Wainscoting. Okay, ni paling simple lah. Wah. Okay, paling simple. Lakaran kita buat lakaran je. Kita perlu guna pembaris ke cikgu? Ataupun guna tangan pun tak ada masalah? Ada kata saya tak pandai melukis. Jadi bila kita kata dah tak pandai melukis, kita guna pembaris. Tapi kalau kita boleh lukis, kita hanya guna tangan sahaja. Okey, ini paling simple. Paling simple. Terus dah faham dah. Paling simple. Kita dah nampak dah. Ini adalah panel dinding. Panel dinding. Paling simple. Faham. Okey, panel dinding. Paling simple. Ini lukisan yang paling simple. Paling ringkas. Okey, paling ringkas. Kita tak perlu nak fikir macam mana nak buat panel dinding yang susah-susah. Corak-corak lagi ya? Tak ada, sebab dia hanya lukisan panel dinding yang betul satu. Baik. Okey, 1 skor. Ini kira dah 1 markah. Okey, susun atur yang betul panel dinding ni. Sepatutnya panel dinding di dinding, lukis di dinding, dapat 1 markah lagi. Markah. Jadi 2 markah. Okey, yang jawapan yang kedua tadi Syakir ialah cermin hiasan. Cermin hiasan. Okey, cermin hiasan. Saya nak lukis cermin hiasan di sini. Boleh tak? Bentuk bulat. Boleh. Boleh Aku madam cikgu. Okey, kita nak lukis bentuk bulat. Okey, di situ. Boleh tak boleh? Boleh. Okey, jadi di sini cermin hiasan tu betul. Okey, kita dapat 1 markah. Tapi susun atur dia salah. Sebab apa salah? Sebab dia terlalu tinggi. Okey. Jadi cermin hiasan kita perlu lukis dengan kadar aras mata. Okey. Jadi kita terus tengok yang paling simple. Okey, yang paling simple untuk mendapat 7 skor. 7 markah. Okey. Wah. Okey. Ini adalah dinding panel, cermin hiasan dan juga rak dinding yang paling simple. Paling ringkas. Okey, rak dinding yang paling ringkas. Okey. Paling ringkas kamu melukis. Tak perlu nak buat kotak-kotak apa. Kita dah tahu ini adalah rak dinding. Yang penting ini adalah rak dinding. Jadi, okey, 1 dah betul, 2 dah betul, 3 dah betul, dah 3 markah. Maka susun atur yang betul. Duduk dekat dinding, duduk depan, tinggi yang sesuai. Dah dapat lagi 3 markah dan 1 markah untuk kreativiti dan juga kekemasan. Okey, 1 markah untuk kreativiti. Jadi di sini dah dapat 7
Contohnya kekemasan dan kreativiti tu apa yang cikgu boleh kongsikan? Okey, kekemasan dan kreativiti. Okey, kita tengok di sini panel dinding dengan juga cermin. Jadi nampak kreativiti di situ dia letak atas panel dinding. Dia tak letak lukis dekat sini. Ini dia tak nampak macam saja lukis lah. Faham. Tak ada kreativiti kan? Okey, kita teruskan kepada soalan terakhir kita untuk petang ini, iaitu soalan bahagian B juga. Okey, Raja 4 menunjukkan sebuah ruang tamu. Okey. Senaraikan 4 jenis bahan aksesori hiasan dalaman yang digunakan pada ruang tamu di atas. Okey, yang ni kita kena perlu analisis gambar ni. Daripada gambar ini, kita perlu senaraikan. Okey, senaraikan 4 jenis bahan aksesori hiasan dalaman yang digunakan pada ruang tamu di atas. Okey, kita pergi secara rawak. Okey. Siapa yang boleh bagi saya senarai aksesori yang ada dalam gambar ni? Saya boleh angkat tangan? Angkat tangan, jawab. Okey, Iman. Silakan. Okey, yang pertama bunga hiasan. Okey, bunga hiasan. Yang kedua lampu gantung. Okey, lampu gantung. Okey, yang ketiga bingkai gambar. Okey, bingkai gambar. Yang keempat alas meja. Okey, alas meja. Okey, lagi? Ada lagi tak? Pasu bunga. Pasu bunga. Pasu bunga dah tadi. Dah tadi. Okey, ada lagi yang lain tak? Okey. Ada tak yang lain? Bantal ada kena mengena cikgu? Ada tak yang lain? Okey, bantal ni masih juga aksesori. Okey. Ini cermin hiasan. Ini pena mudah alih. Yang ini tepi ni adalah kambi. Kambi dia pakai kumai, kambi dan dado. Dia ada, kalau kita bahasa orang putih dia panggil sketing. Sketing. Lagi faham ya? Sketing. Kalau kita sebut kumai, kambi, dado ni susah faham. Ada sketing. Okey. Jadi banyak. Okey. Jadi pilihan jawapan tadi. Okey, kita bagi bingkai gambar. Betul. Okey, lampu gantung. Betul. Selendang meja. Betul. Dan juga bunga Betul. hiasan. Okey. Yang seterusnya. Okey. Yang ni saya nak tekankan sini sebab penggunaan markah. Okey, penggunaan markah tu. Okey, bagaimana kita mendapat markah? Satu ni 2 markah. Satu ni 2 markah. Cikgu mungkin boleh bagi jawapan terus lah. Okey, saya bagi jawapan terus je. Okey. Jadi bila huraikan mesti ada 2 poin. Baik. Okey, huraikan 2 poin sebab satu betul, satu markah. Okey, jadi kita terus ke jawapan dia. Okey, aksesori hiasan dinding, apa kepentingan dia? Menampilkan nilai estetik, menjadikan dinding lebih menarik dan cantik. Okey, aksesori lampu hiasan, sumber pencahayaan ciptaan atau tiruan. Menjadikan suasana ruang lebih terang. Okey, dan seterusnya. Aksesori pelengkap, aksesori yang melengkapkan ruang dalaman. Digunakan dengan perabot lain supaya menjadi lebih menarik. Okey. Wow. Jadi kita nampak satu betul, satu markah. Okey. Okey. Baik, cikgu. Terus okey. Wow, itu sahaja. Itu sahaja saya. Okey. Okey, mungkin secara keseluruhannya cikgu nak rumuskan atau nak rangkumkan terhadap pembelajaran kita hari ini dan mungkin nak bagi kongsikan tips kepada murid-murid yang dah bersedia nak ambil mata pelajaran ni untuk menjawab. Saya lebih suka berkongsi tips mengenai lakaran. Ya. Sebab lakaran ni banyak murid yang kata susah nak buat, susah nak buat. Okey, bila kita tak dapat nak buat lakaran, kita cuba tengok sekeliling kita. Okey, dalam dewan peperiksaan, kita ada lantai, kita ada dinding, kita ada ceiling. Kita kadang-kadang kita tengok gambar yang di Pertuan Agong tu pun itu adalah bingkai gambar. Tapi kita tak nampak benda tu sebagai bingkai gambar. Jadi kita jadi tak tahu nak lukis apa. Kita jadi panik, jadi blur. Jadi jangan tinggalkan kosong. Kebanyakan yang saya jumpa dia banyak tak nak jawab. Dia tinggalkan kosong. Sebab dia panik. Dia panik. Dia tak tahu nak lukis apa. Sebenarnya tak tahu nak lukis apa. Kesiannya. Sedangkan sebenarnya kalau tengok saya lukis tadi tu, sangat simple. Betul. Sangat ringkas, sangat mudah. Sangat ringkas, tak dapat markah pun senang. Sebenarnya itu je. Sebab dia bukan tengok cantik dapat markah. Bukan kata siapa paling cantik. Tak. Betul
tepat, susun atur yang betul, lukisan yang tepat, itu yang mendapat Kemas dan ada kreativiti. Betul. Betul. Itu juga yang paling penting, faktor yang paling penting dalam menjawab kertas peperiksaan untuk mata pelajaran hiasan dalaman. Baik, itu sahaja perkongsian yang boleh dikongsikan oleh Cikgu Izzuan dan juga murid-murid dari Sekolah Menengah Kebahasaan Felda Lurah Bilut, Bentong Pahang pada hari ini untuk mata pelajaran kita. Terima kasih banyak Cikgu. Sama-sama. Dan terima kasih juga kepada adik-adik dalam talian kita sebab kongsi info dan juga ilmu pada hari ini. Semoga bermanfaat kepada adik-adik di luar sana, terutamanya kepada calon-calon SPM 2021. Jadi Kak Ili nak ucapkan semoga baju jaya dalam menjawab kertas peperiksaan SPM tahun ini, insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi di lain hari di lain waktu dalam Sukses SPM 2021. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM